harga barangan selepas penurunan harga minyak dan juga tarif elektrik. Jadi kita terus saja bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Daripada FOMKA, kita ada Timbalan Presidennya sendiri, Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman, dan Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Encik Muhammad Zainuddin Haji Amran. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Persoalan ini saya rasa sudah ditanya berkali-kali, sudah dijadikan bahan gurauan, ada yang masuk komik lah dan sebagainya. Jadi soalan ini sudah berapa kali diujarkan kepada FOMKA? Oh, dah banyak kali. Dan saya pun dah banyak kali masuk dalam di RTM pun dah beberapa kali ditanyakan isu-isu hutang ni. Memanglah bila harga minyak turun, memang ramai yang mengharapkan bahawa harga barang turun sebab dia mereka membuat perbandingan bila harga minyak dinaikkan dahulu. Bila harga minyak dinaikkan dahulu, kita tengok dengan segera harga barang naik. Ya. Jadi sepatutnya perkara yang sama juga berlaku bila harga minyak turun, so harga barang juga turun. Tapi itu tidak berlaku. Dan ini yang menyebabkan ramai yang merasa agak marahlah. Mengapa peniaga tidak menurunkan harga barang dalam keadaan seperti ini? Apatah lagi kita cuba untuk mengurangkan kos sara hidup dengan ekonomi yang tidak menentu. Jadi kalau harga seperti mana sekarang, kalau tidak berubah, apatah lagi nanti bila harga minyak, sebab harga minyak ni dia tak menentu. Ya. Mungkin pada masa akan datang bila harga minyak naik, kita tengok harga barang pun akan terus naik. Jadi keadaan tidak akan berubah. Ya, dan mungkin juga menjadi sifir kepada peniaga juga satu perkara ialah kenapa perlu kita nak menurunkan harga yang memang sedang dibayar dengan selesanya oleh orang-orang sekarang. Kalau kita tak turunkan pun mereka datang juga beli makanan, beli minuman, lepak juga kat situ, masih lagi dalam keadaan biasa. Tak, kita sebenarnya dalam usaha untuk mengurangkan, satu ialah kos sara hidup. Yang kedua ialah inflasi. Kita pun tahu bahawa kita akan melaksanakan GST 1 April yang dijangkakan bila GST dilaksanakan akan meningkatkan kos inflasi. Jadi kalau sekarang ini kita dapat menurunkan kadar inflasi tersebut dan juga kos sara hidup, sudah tentu bila GST itu dilaksanakan, kenaikan itu tidak terlalu membesar. Jadi itu yang menimbulkan kebimbangan. Jadi kalau syarikat-syarikat dapat menurunkan harga barang pada masa sekarang, memang dia akan menyebabkan banyak kelegaan kepada pengguna. Dan kita bercakap tentang bahan mentah secara keseluruhan. Bahan-bahan yang mungkin tidak perlu diproses seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Bukan sahaja barang yang diproses seperti barang dalam tin yang kita saksikan tadi. Jadi apakah reaksi penduduk ketika pertama kali harga minyak diturunkan dan mereka mendapati harga barang itu tidak diturunkan? Adakah mereka berasa marah? Bagaimana mereka luahkan perasaan itu? Ya, terima kasih. Bagi saya sebagai pemimpin di akar umbi di peringkat bawah, sebagai end user, pembeli, biasanya akan memberikan reaksi yang positif lah kalau turun. Begitu juga masa naik dulu. Bila ada isyarat waktu malam sebelum pukul 12, pengguna ini ada yang secara sedar tak sedar memberitahu jiran semua kita pergi beli minyak sebelum naik malam ini. Bermakna sensitiviti mereka tu tinggi. Begitu juga bila keadaan turun. Kalau dulu mereka katakan yang turun ni hujan saja. Sekarang ini dah turun harga minyak. Yang pada ketika dulu dikabarkan akan naik sampai 150 satu tong kan, digembar-gembur. Dan ini semuanya memberi kesan kepada rakyat di peringkat bawah. Sebagai pemimpin di peringkat Kombi, rungutan itu memang ada daripada pengguna kelas bawahan, pendapatan rendah maupun sederhana. Mungkin yang atas kurang terasa. Tetapi bagi saya yang jelas ialah sikap penantian rakyat peringkat Kombi perlunya dilihat sebagai tindakan secara kolektif. Terima kasih kepada persatuan pengguna seperti FOMKA yang sentiasa memberikan kesedaran dan mereka juga akan melaksanakan program kesedaran. Ini soal gaya hidup. Sama ada mereka nak berubah atau tidak terletak kepada pembeli ini sendiri. Tak mesti kita mengekalkan cara hidup yang sekarang ni kita rasa selesa dengan barang-barang tertentu. Kalau kita rasakan barang-barang tertentu itu mahal, maka berhenti membeli. Sebab itu gesaan betul, pengeluar ataupun penghilang, pemborong sebagainya perlu mengambil sikap. Ada rasa responsible, tanggungjawab sosial itu ada. Tetapi pengguna sendiri juga harus memainkan peranan. Mungkin budaya ini tidak lagi dapat diguna pakai di negara kita, tetapi ini satu proses seperti mana yang FOMKA selalu awarkan bagi saya.
Betul, kerana ia satu proses dan mungkin ia akan mengambil masa yang lama. Maka kita mungkin akan terus berdepan dengan rungutan-rungutan, tapi dalam masa yang sama ia tidak diterjemah kepada tindakan. Ya, Dan bukan sekadar satuan pengguna saja, yang mungkin pendekatannya tu hanyalah kita boleh bagi kesedaran pada mereka, bagi nasihat. Selain daripada itu, mungkin apa lagi yang boleh dilakukan supaya keadaan ni boleh kita atasi dengan baik? So bagi saya di peringkat KUMB kita ada Majlis Perwakilan Penduduk dan saya juga adalah sebagai seorang pengurusi penyelaras kawasan rukun tetangga. Semua NGO di bawah ini perlu memainkan peranan untuk memberikan kesedaran. Jadi kempen-kempen yang dibuat oleh kerajaan dan juga maklumat-maklumat yang boleh diperolehi boleh kita salurkan kepada masyarakat dengan mengadakan kempen-kempen tertentu supaya berlakunya perubahan sikap di kalangan penduduk. Dan pada masa yang sama juga saya juga mengharapkanlah kerajaan juga boleh mempertimbangkan sekiranya tempoh sehingga sekarang ini tidak dapat dimainkan diberi kerjasama oleh pengeluar ataupun peniaga-peniaga ini mungkin consideration untuk menggunakan akta barangan kawalan 2011 itu mungkin boleh diguna pakailah sebab bagi saya keuntungan yang dibuat ini pun memang kita susah. Saya sedar kalau kita tanya pembeli, dia cakap susah kita terima barang harga sekian, mereka pun tak turun, maka efek dia pada kita. Jadi kesedaran lah, yang penting kesedaran dan sikap lah. Saya tengok fast food pun masih banyak orang pergi juga kan. Dan kita rasa kalau kita berikan kejutan ataupun impaknya, saya yakin dan percaya banyak mereka ni akan gunakan jugalah kaedah di mana kalau mereka beli secara kuantiti banyak, mereka akan bagi potongan. Ataupun bila sales mereka jatuh, mereka akan buat tawaran juga untuk membeli barang-barang mereka. Jadi budaya inilah perlu diterapkan dan kesedaran itu perlu diperbanyakkan lagi daripada masa ke semasa. Berita dalam pautan akhbar hari ini menunjukkan bahawa tarif elektrik mungkin akan dikurangkan tidak lama lagi dalam bulan Jun, dan ini baru dalam proses perbincangan oleh pihak TNB sendiri. Adakah penurunan harga minyak sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengeluaran tenaga elektrik itu sendiri? Okey, memang ada kaitan sebab di negara kita dari segi penjanaan tenaga dia menggunakan lebih daripada tiga lah. Yang pertama ialah gas asli. Sekarang ni sama ada gas asli berpaip ataupun gas asli cecair. Lebih kurang 55% menggunakan gas. Kemudian kita juga menggunakan arang batu dan juga hidro. Jadi sekarang ni bila berlakunya penurunan harga minyak dia juga melibatkan gas. Bermula pada 1 Januari kerajaan melaksanakan mekanisme pelepasan kos bahan api dan juga penjanaan. Di situ kajian kepada harga gas itu akan dibuat pada setiap 6 bulan sekali. Pada kali pertama dibuat pada Julai 2014. Sekarang ini sepatutnya pada Januari 2015. Jadi pada bulan Januari 2015 ni sepatutnya berlakunya penurunan sebab semakkan itu sepatutnya dilakukan. Sekarang ini memang dari segi pembelian gas itu adalah adanya kontrak antara Petronas dan juga TNB dan juga IPP iaitu untuk gas berpaip lebih kurang RM15.82 Malaysia. Mana LPG lebih tinggi lagi lah. Tetapi oleh kerana sekarang ni dah berlaku punya penurunan, sebabnya semakkan itu boleh dibuat di segi gas dan juga untuk gas cecair. Dan apatah lagi sekarang ni arang batu pun telah mengalami penurunan. Jadi kos itu boleh diturunkan. Cuma kekangan yang berlaku ialah seperti mana Petronas dan juga TNB dan IPP kerana adanya kontrak. Begitu juga dengan arang batu. Adanya kontrak masa hadapan yang menyebabkan harga itu telah ditetapkan lebih awal. Yang menyebabkan perubahan itu tidak boleh dilakukan. Sehingga apabila semakkan semula dilakukan. Masa itu mungkin boleh dilakukan semak harga. Tapi kebimbangnya ialah bila sampai peringkat untuk melakukan semakkan semula, pada masa itu kemungkinan dah naik harga. Cuma yang diharapkan oleh kebanyakan pihak ialah bila seruan oleh kerajaan untuk menurunkan harga barang ini, ia perlu dimulakan oleh kerajaan sendiri sama ada di JLC. Kita tengok sekarang beberapa hari lepas Kementerian Pertanian dan Industri Tani menurunkan lebih kurang 72 barangan di pasar tani. Jadi itu menunjukkan kerajaan sebenarnya menggunakan mekanisme yang ada untuk menurunkan. Jadi mereka juga mengharap bahawa
GLC juga boleh memainkan peranan mereka. Bila penurunan harga elektrik itu boleh dilakukan, secara tak langsung dia akan mengurangkan kos operasi dan tidak ada sebab untuk mereka menurunkan harga barang. Jadi ini yang sekarang ni tengah berlaku lah. Bila harga barang, harga kos elektrik tidak menurun, jadi mereka masih beranggapan bahawa kos operasi mereka masihlah sama. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan lah, yang dilakukan tentang tarif elektrik. Ya, dan sebenarnya barang komoditi semuanya bergantung kepada kontrak yang sama, futures Betul. contract. Kita pun, sebab satu lagi masalahnya, sebahagian besar daripada bahan makanan kita import. Kita berbelanjakan berbilion ringgit setiap tahun untuk import, dan walaupun penurunan harga barang di peringkat antarabangsa telah berlaku, tetapi oleh kerana wujudnya kontrak masa hadapan, itu yang kadang-kadang mengikat kita pada harga tersebut. Ya, kalau kita bercakap tentang inisiatif lain juga, mungkin sesuatu yang boleh dilakukan adalah memberikan insentif tertentu kepada peniaga-peniaga yang menurunkan harga barang mereka lebih awal daripada yang lain-lain dalam masa sekarang contohnya. Kerana kita pernah tengok juga ada satu-satu musim untuk menggalakkan persaingan, mereka mengambil langkah menurunkan harga, tapi itu lambat sikit berlaku sekarang ni. Kelihatannya gitu. Betul, saya setuju. Bukan sekadar itu saja. Saya melihat apa yang you cakap tadi, bila nak mengkaji itu, nak kena ambil masa, nak bincang, nak dapat keputusan kan. Sedangkan kalau nak naik dulu, kadang-kadang tak bincang pun. Tak ada Jadi begitulah peranan yang perlu dimainkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna kan. Saya lihat empowerment ataupun beri mandat kepada pemimpin akar umbi ataupun siapa saja menjadi pemantau, dan hotline yang ada itu pun perlulah dipertingkatkan. Ada action plan yang tertentu. Bila ada barang naik, penguatkuasa ni datang, dan penguatkuasaan ini jugalah memerlukan political will dari pihak kerajaan. Itu pandangan rakyat di peringkat bawah. Rintihan seolah-olah tidak nampak penguatkuasaan. Dan sekarang ni kempen perayaan, musim perayaan, ada barang kawalan. Saya ucapkan terima kasih. Pagi tadi saya dengar dalam radio ada beberapa barang yang diturunkan harga. Tetapi pada masa yang sama, kawalan untuk harga-harga terkawal yang dikawal oleh kerajaan seperti mana yang dinyatakan oleh Wakil Fongka tadi juga, mestilah bermula daripada kerajaan sendiri. Tak banyak, sedikit menampakkan ada inisiatif untuk membela rakyat di peringkat bawah kepada barang-barang keperluan asas. Yang lain itu mungkin tak boleh nak dikawal. Mereka pemborong ini ataupun peniaga-peniaga ini nak mengambil untung yang banyak. Tak apa. Itu sikap kita untuk memboikot seperti mana yang dilaksanakan pada barang-barang tertentu yang kita rasa tak perlu untuk kita jadikan budaya kehidupan hari-hari, perlu diberhentikan mulai sekarang. Mungkin satu lagi saya boleh tambah. Mungkin sekarang ini kita boleh menggerakkan rakyat. Kita tengok di negara lain, umpama Jepun. Jepun merupakan negara yang dari segi gerakan koperasi begitu kuat. Dan hasil daripada gerakan koperasi itu menyebabkan barang itu, seperti mana Cik Zainuddin tadi sebut, bila kita membeli secara banyak, secara bukal, dia dapat menurunkan harga barang. Jadi itu yang dilakukan. Jadi mungkin sekarang ni di tempat-tempat, di taman-taman dan sebagainya, mereka boleh mewujudkan koperasi yang mereka membeli secara pukal dan boleh menjual dengan harga yang lebih rendah untuk penduduk-penduduk. Dan ini mungkin boleh digerakkan sekarang lah, dalam keadaan sekarang yang berlaku. Dan kita boleh menggerakkan gerakan koperasi yang mereka membeli barang-barang dan menjual kepada penduduk. Jadi itu sebenarnya boleh dilaksanakan. Mungkin sebab negara kita ni, oleh kerana kita dah selesa dengan membeli secara runcit dan sebagainya, kita tak mahu menggerakkan. Sedangkan itu boleh dilaksanakan. Itu dia. Maknanya bukan sekadar penguatkuasaan saja semata-mata ataupun mungkin gerakan-gerakan oleh NGO, tapi secara setempatnya masyarakat di satu-satu lokaliti itu pun boleh bergerak sendiri juga untuk membantu. Ya, sebab sekarang ni macam kita kata contoh, bila membeli di pasar burung, kita perlu membeli yang banyak. Jadi kalau masing-masing berpakat membeli di pasar burung, kemudian baru diedarkan secara mungkin sekilo 2 kilo, sebenarnya boleh banyak mengurangkan perbelanjaan. Itu dia. Dan sebenarnya kita juga harus sedar ada barangan yang diklasifikasikan sebagai barangan mewah yang harganya akan bergantung pada harga pasaran. Jadi kita tidak boleh mempertikaikan itu. Namun harga barang asas mungkin kita boleh mainkan peranan tersendiri di sini. Terima kasih kepada pihak Pemka. Terima kasih Encik Zana akan bersama kami. Ya, kerana bersama dengan kita untuk bercakap tentang harga barang dan juga tarif elektrik yang belum lagi diturunkan, seperti mana penurunan harga minyak.